Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Sabun. Okey, kali ni saya akan tunjukkan siri sabun jalur gemilang. Okey, sebenarnya saya buat 6 batch tapi um, saya tak puas hati dengan semualah. Okey, cuma kerana warna dia terlalu banyak. Dia ada 4 jenis warna kan. So, bila ada banyak warna ni, agak sukar sebenarnya kita nak pilih corak yang sesuai, especially bila saya amateur, budak baru kan, so kita belum mahir lagi. But anyway, saya akan tunjukkan dalam video ni cara saya buat 5 batch 6 batch sabun tu lah. Okay, yang pertama ni saya gunakan bekas Pringles ni untuk buat sabun bulat. Okey, disebabkan bekas Pringles ni agak keras ya, so saya akan potong dulu. So, saya akan potong dua-dua belah untuk memudahkan proses pengeluaran sabun bila dah keras nanti. Jadi potong sehingga ke bawah, kemudian tip semula dengan double tip ke apa, dengan tip biasa ke, asalkan dia boleh lekat elok lah. Kemudian bancuh warna asing-asing macam biasa juga. Jangan bancuh warna terus ke dalam jug ya. Kita kena sediakan jug kecil dan kita kena masukkan warna yang kita perlukan dalam jug-jug kecil tu. Dan pastikan tak ada ketulan-ketulan. Okay. Satu masalah saya masa buat sabun ni, sebenarnya saya tak ada warna merah yang sesuai. So warna merah ni yang batch pertama ni warna merah saya pink. Okay, dan cubaan saya membuat sabun bulat ni pun tak berapa menjadi kerana tracing saya agak pekat sebenarnya. So saya main tuang je sebab saya tahu dah tak boleh dapatkan kepekatan sabun yang sesuai tu dah tak dapat. So saya main tuang je lah. So efek dia nanti by the end of the video akan tengok lah. Okay, so ini saya buat tak banyak pun sebenarnya. Sebenarnya bila saya buat sabun ni, sebenarnya bila tuang ikut corak ni, saya perhatikan saya sebenarnya gunakan penutup bekas je sebenarnya. Saya buat 6 lubang. Kalau tuang macam ni, kalau nak buat corak dia, sebenarnya dia kena tuang sikit-sikit. So bila sabun tu cair, senang lah nak tuang. Tapi bila pekat macam ni kan, nampak dia jadi susah nak tuang. So saya kena tuang banyak. So bila tuang banyak, efek yang kita nak tu tak dapat lah sebenarnya. Tapi tak ada masalah sebab saya mencuba. Okay, ni this is just my first trial gunakan teknik ni. So pada saya tak ada masalah pun lah sebab satu benda yang saya puas hati dengan batch pertama ni, sabun saya punya warna sangat-sangat terang, cantik semua. Okay, warna pink tu pun naik. Walaupun pink kan, sebenarnya kita nak merah tapi pink. Jadi pink kan sebab saya memang guna oxide. Tapi saya tak tahulah oxide tu rupanya dia bukannya merah merah susu, dia pink. Okay, ini adalah bancuhan pertama, kali pertama saya buat, tapi warna semua naik dan terang elok lah. Okay, walaupun corak yang saya nak tu tak dapat, tapi warna memang sangat best. Okay, so in the end plan asal saya untuk buat sabun ni, saya buat separuh jalan je. Saya buat separuh bekas tu je. Saya habiskan seluruh bancuhan. Baki bancuhan tu saya gunakan dan masukkan dalam mold petak sahaja. Okay, dan akhirnya saya juga terpaksa swirl sebab saya dah tak tahu pattern apa yang saya boleh buat. Memandangkan dah sampai medium trace dan saya tak nak buat layer biasa je. So saya cuba swirl lah. Kali pertama saya cuba swirl. Dan benda yang saya belajar bila swirl ni, sebenarnya tak boleh over swirl. Sebab kalau over swirl tu, bila banyak warna macam ni dan semua warna tu dominan kan, kecuali warna putih lah, semua warna tu dominan, jadi macam swirl takkan cantik tau. So benda yang saya belajar pada kali pertama saya swirl ni, itulah, tak boleh over swirl sebenarnya. Itu pendapat personal saya lah, my personal opinion. So it depends on you lah, terpulang pada you all nak swirl macam mana. Tapi pada saya akan swirl berdisiplin lah. Maksudnya bukan swirl berulang kali macam setengah video saya tengok kan, dia orang buat kan, macam in the end result tu macam tak cantik sangat lah pada saya. Dia jadi macam sepah. So colour tu tak menyelah. Tapi kalau colour tu blend in tak apa. Macam ni colour terlalu banyak, so tak boleh lah. Okay, kemudian saya buat lagi sekali. Kali ni saya berjaya dapatkan kepekatan sabun yang betul, sangat nipis. Okay, nampak saya tuang sikit-sikit. Memang sikit-sikit je. Buat ni memang kena sabar sikit lah.
Kali ni memang saya dapat corak yang saya nak, cumanya yang fail warna tak cantik. Warna semua warna warna slow, warna tak terang. Okay, dalam bancuhan kedua ni memang warna semua tak terang lah, kita panggil warna dull. Sebabnya saya kurangkan warna. Saya saja sebenarnya saya buat sabun ni banyak-banyak kali sebab saya nak test juga berapa banyak warna yang akan menerangkan bancuhan tu sampai kering lah, sampai dia dah tengah curing, dan berapa banyak yang perlu saya gunakan untuk dapatkan warna yang tak terang. So daripada 6 batch yang saya buat ni, 5 batch ni saya boleh nampak lah berapa banyak yang elok, berapa banyak yang tak elok. Okay, teknik ni dah berjaya. Malang ni macam saya cakap tadi lah, warna tak naik. Okay, so tapi saya tak ada masalah pun, sebab saya boleh, kalau sabun tak jadi pun saya tetap boleh sagat. So saya okey je kalau sabun tak jadi pun, macam tak cantik sangat kan, untuk jual tu macam tak sesuai. So saya akan sagat je lah in the end bila dah habis curing. Okay, kemudian the rest saya masukkan dalam mold petak. This time saya swirl juga, tapi cara saya tuang bancuhan tu, sebab dia masih cair elok kan, so saya tuang melalui side pour lah. Okay, bila side pour macam ni, benda yang kita kena ingat adalah kita kena sengitkan mold. Kalau tak sengitkan mold, dia tak masuk cantik lah. Saya buat macam ni bukan sebab apa, sebab saya nak bagi sabun tu line elok masuk kan. Sebab dia masih lagi macam cair, dia bergerak lagi. Maksudnya bila kita letakkan dia tu, dia boleh bergerak lagi. So saya nak bagi dia line elok tu, saya tuang di tepi lah, sebab dia cair. Kalau dia dah pekat, dah jadi macam medium trace tu, bila kita letak dia tak bergerak tu, saya akan just tuang je. Tapi disebabkan dia dah dia masih lagi cair sikit, so saya buat macam ni je, senang lah. So bancuhan yang ni pun saya swirl juga. Saya praktis swirl guna hanger pula. Tapi untuk swirl kali ni, macam saya cakap lah, saya belajar tentang swirl. Swirl kali ni agak saya pas sikit, sebab saya buat tak berdisiplin. Saya main buat je sebab saya sebenarnya nak tengok efek dia kalau saya main swirl je kan. Dan saya tak apa berkenan lah dengan hasilnya. Tapi tak apa, kita belajar, sebab dari situ saya tahulah apa yang elok, apa yang tak elok kan. Okay, so kali ni saya guna hanger lah. So apa lagi yang beza ni, sebenarnya saya perasan swirl tu akan jadi sangat sepah bila kita letakkan layer warna tu terlalu banyak. Maksudnya macam kita tuang sikit-sikit, macam tadi kan saya tuang sikit-sikit kan. Sepatutnya saya tak buat banyak layer sangat, sebab warna dah banyak. So bila warna dah banyak, layer pun banyak, dia jadi serabut lah. Pada saya serabut sikit. Okay, seterusnya kali ni juga saya swirl juga, tapi swirl yang ni lain sikit. Okay, warna yang ni pun cantik sikit. Saya dah terangkan lagi kerana yang kali kedua saya buat tu tak terang, so saya dah tahu dah. Okay, kali ni saya swirl juga, tapi swirl yang ni swirl yang sangat sopan lah. Sikit je saya swirl. Antara sebab lain juga saya buat macam tu kerana saya nak tengok kalau saya swirl sikit tu apa rupa dia. So saya dah nampak lah kesannya kalau saya swirl malas macam tu kan. Kalau you all perasan, kalau saya guna mold ni, saya swirl guna saya punya wire cutter. Sebab wire cutter tu muat-muat je masuk ke sini, dan hanger tu muat-muat tu masuk loaf yang satu lagi. So kalau macam saya ubah hanger tu punya kepanjangan kan, dia macam susah sikit saya nak guna balik nanti. So saya tak nak tukar-tukar, so saya guna je wire cutter untuk mold yang ni. Okay, selepas tu baru saya guna loaf yang satu lagi yang ada papan tu. So ini saya memang swirl sikit je tadi. And then seterusnya, okay, ni saya boleh katakan sabun saya yang paling fail lah. Masa buat ni ambitious sangat tau, macam berharap boleh jadi kan. And then masa ni saya dah guna squeeze bottle ataupun macam botol sos tu. Banyak gila lah masalah sebenarnya. Tapi saya belajar, it's okay. Antara benda yang saya belajar lah, memang
squeeze bottle tu memang kena guna plastik dalam dia, kena letak plastik dalam dia supaya senang. Tak guna pun tak apa, kita boleh cuci. Sebab bila kita rendam dia akan kembang, kita boleh korek dia keluar, tak ada masalah pun. Tapi bila guna tu ada yang ni lah. Tapi saya tak tahulah masa ni saya dah penat sangat sebab saya prepare sebenarnya untuk kali ni. Saya prepare semua lama lah, sangat lama. So saya tak tunjuklah proses saya tuang-tuang yang dalam tu sebab tak penting pun. In the end buruk je semua. Okay. Kerana sabun ni tak berapa jadi, so bila dia dah kering, saya terus potong separuh. Saya ambil dalam 6 bar macam tu, saya masukkan dalam bancuhan lain. Saya buat sabun terrazzo pula. Okay, terrazzo ni maksudnya kita potong sabun-sabun yang lain, kita masukkan dalam bancuhan lain dan kita jadikan sabun yang baru. So at least saya tak sakit mata lah tengok kan. Separuh je yang saya ambil sebab memang tak lawa, sebab saya tak swirl apa pun. So macam saya pun fikir kenapa aku tak swirl kan. Tapi sebab saya dah penat, masa tu saya dah tak boleh fikir. Saya ingat macam lantak lah macam tu kan. So efek dia sangat buruk lah. So nanti you boleh tengok lah apa efek dia sebenarnya. So in the end sabun ni yang jadi, dan saya berpuas hati lah. Separuh daripada sabun tu saya jadikan sabun ni, sabun terrazzo ni. Alright, sabun seterusnya yang saya buat still warna jalur gemilang. Okay, tapi kali ni saya cuba buat teknik drop swirl. Teknik yang sama saya buat sabun Harimau Malaya hari tu. Cuma ni sabun Harimau Malaya tu saya cuba nasib je. Kali ni saya cuba juga. Okay, dan daripada teknik yang saya buat ni, dia jadi jugalah. Cuma ni tak secantik Harimau Malaya tu. And saya perasan teknik drop swirl ni dia mesti gunakan warna yang tak banyak. Okay, contohnya kalau you nak guna 3 warna 4 warna, satu warna je boleh dominan, 3 lagi tu boleh jadi warna macam shading je, macam suplemen je, maksudnya warna tambahan, contoh macam kelabu, hitam, putih. Tapi disebabkan sabun jalur gemilang ni warna dominan tu ada banyak, ada kuning, ada biru, ada merah kan. So dia jadi tak cantik. Dan lagi satu salahnya adalah saya buat terlalu banyak layer. Dia tak boleh terlalu banyak layer sebenarnya. So saya belajar jugalah kat situ kesilapan saya daripada sabun ni. Tapi sabun ni kedua lawa lah berbanding yang lain. Warna dia pun cantik, cuma ni yang kurang ni adalah itulah corak dia. Tapi still better daripada yang lain-lain lah. So kalau you tanya saya, kalau saya buat drop swirl ni lagi, saya akan kurangkan warna dominan. Maksudnya satu je warna dominan, 3 lagi warna suplemen, warna yang boleh backup jadikan warna dominan tu naik. Okay, contohnya macam putih, kelabu dan hitam. Itu memang warna suplemen lah, warna yang boleh menaikkan warna dominan. Okay, kemudian saya akan kurangkan layering dia. Maksudnya saya akan buat 2 kali atau 3 kali layering je warna dominan tu, supaya warna dominan tu boleh naik dan elok dia punya swirl dia. Dan lagi satu, drop swirl ni you kena drop. Okay, drop tu maksudnya jatuhkan. So kita kena jatuhkan dia daripada atas tu kena tinggi. So bila kita tuang agak tinggi daripada mold, dia akan masuk ke dalam tau. Itu yang jadi drop swirl. Okay, so itu yang akan menjadikan sabun tu cantik lah. So apparently dalam sabun ni saya tak buat macam tu lah. You tengok kan, saya just layer macam tu je. So in the end drop tu tak berapa cantik. Tapi macam saya cakap tadi, still better daripada yang lain lah. Okay, seterusnya saya attempt buat drop swirl lagi sekali. Tapi kali ni saya ubah, saya kurangkan layering dia. So saya kurangkan warna yang saya drop tu. Saya cuma drop warna putih, warna kuning dan biru. Base tu saya jadikan 2 warna, putih dahulu, kemudian saya letakkan warna merah. Okay, kemudian saya dropkan warna biru dan warna kuning silih berganti. Tapi kali ni saya kurangkan warna warna merah, warna biru, warna kuning saya kurangkan. Saya lebihkan warna putih sebagai base-nya. So dalam banyak sabun jalur gemilang yang saya buat, dari segi pattern wise dan dari segi
texture, saya paling suka yang ni lah kerana sabun yang ni tak pecah. Okay, sebab yang lain-lain tu banyak pecah kerana saya punya timing untuk unmold tu banyak off lah. Apa yang saya belajar banyak daripada saya buat sabun drop swirl kali ni, sabun jalur gemilang kali ni, sebab saya buat 6 batches kan, macam tu. Benda yang saya belajar yang paling penting adalah timing untuk unmold tu. Memang agak kritikal lah untuk saya betul-betul check, dan saya tak unmold dia dan potong ikut suka hati. Sebab kekerasan sabun tu semuanya akan berbeza. Pertamanya mengikut tracing masa sabun tu dibuat. Kalau dia thin tracing, bila you nak potong tu kena lebihkan sikit masa, sebab dia akan lambat keras. Tapi kalau dia dah thick tracing, masa tuang ni, so dia akan cepat keras lah. So beza kat situ tu satu. Yang seterusnya adalah masa ataupun cuaca. Kalau buat siang memang cepat panas lah, so cepat kering. Tapi kalau buat malam lambat sikit lah. Okay. Tapi disebabkan saya tak sabar kan, saya cakap betul lah, memang saya tak sabar sikit buat sabun jalur gemilang ni. So banyak timing yang off lah, dan banyak sabun saya pecah-pecah. Tapi tak ada masalah sebab kita boleh shave. Cuma ni banyak sikit lah kerja kan. Bila sabun tu dah habis curing, baru saya akan shave dan tengok mana yang elok. Kalau yang tak elok tu, jangan risau. Walaupun sabun tu buruk, sabun tetap boleh guna, function tetap ada. So kalau sabun tu tak cantik dari segi rupa, saya akan sagat lah. Okay. So you boleh tengok tadi saya cuma dropkan 2 kali. Itu pun saya buat sikit je, saya memang tak buat banyak dah. Dan saya dropkan kuning dan biru sahaja. So hasilnya paling saya puas hati, kerana sabun ni pun saya unmold bersesuaian waktunya. So sabun tu agak cantik masa saya unmold. Lagi satu yang saya suka adalah on top swirl sabun ni. Yang ni yang paling saya suka lah antara semua on top swirl yang saya buat. Okay, maksudnya swirl atas sabun tu di permukaan dia. Yang ni yang paling saya suka dan paling saya puas hati so far selama saya buat sabun ni lah. Okay. Cumanya drop swirl kali ni tak berapa dalam, sebab saya tak berani nak tuang tinggi-tinggi. Takut nanti terpecik merata-rata kan. Sebab kalau you tengok dalam video drop swirl yang kita tengok daripada soap maker overseas kan, memang dia drop betul-betul tinggi lah daripada mold tu. So dia punya drop tu masuk elok je, cantik. Ada yang masuk elok lah. Lagi satu pentingnya bila buat drop swirl ni, sabun you memang betul-betul kena thin tracing. Tak boleh tracing medium. Kalau medium memang tak jadilah, sebab kalau sabun yang base tu dah medium kan, dia sabun yang kita drop tu tak akan masuk ke dalam sangat. So tak cantik lah. So memang kena very thin tracing. Okey, mari kita tengok hasilnya. Okey, sabun-sabun yang saya buat daripada yang pertama sehingga yang seterusnya. Okey, ni yang pertama tadi. Nampak ni warna paling cantik. Biru dia menyelah, kuning pun menyelah. And pink of course lah menyelah kan, sebab dia pink. Okay, ini dia punya swirl lah. Ni yang saya katakan swirl yang terkawal. So you nampak disebabkan layer pun tak besar mana, tak banyak. So warna tu cantik je, elok je dia blend kan. So saya dah tahulah kalau saya nak buat swirl, saya tak boleh layer banyak sebenarnya. Okay. Dan warna pun tak boleh banyak sebenarnya. Bila saya perasan buat swirl ni, warna tak boleh banyak. Ini saya puas hati, cuma ni dia tak tebal mana lah. Okay, sebab saya cuma habiskan baki sabun je. Sampai sekarang warna ni masih terang yang ni. Warna ni masih cantik. Okay, seterusnya saya potong yang saya buat dalam bekas Pringles tu. Sabun ni pun jadi elok. Saya potong pun masanya elok. Dia tak pecah-pecah sangat. Ini macam manggis kan, macam potong macam buah manggis. Ini pula saya tak tahu nak kata apa. Tapi ini unik jugalah coraknya. Sebabkan masa ni saya tuang terlalu banyak sikit. Setiap kali tuang banyak-banyak. So bunga tu tak cantik, tak jadi sangat lah, kerana saya dah sampai medium tracing kan.
So saya tuang sikit pun tak guna, dia susah nak turun. Saya terpaksa tuang banyak. Ini masalah ni tracing lah tadi. Okay, so in the end saya dapat sabun yang warna terang-terang, tapi dari segi rupa tak berapa lah. Warna memang cantik. Yang first ni memang cantik betul warna dia. Sebab ini kali pertama saya try semua warna-warna saya tu. Kebanyakan warna-warna saya tu. So saya tak tahu macam mana rupa ni kan. So saya lebihkan warna lah. Alright, ini yang seterusnya. Ini swirl yang bekas tinggi, mul tinggi, loaf tinggi tu. Ini cantik juga, tapi macam saya cakap, ini kan baju yang kedua. Masa ni saya dah kurangkan warna. So warna-warna ni semua dah pudar sekarang. Dia tak sama macam yang first tu. Nampak kan dekat sini pun dah pudar sikit. So sekarang ni lagi pudar lah. Tapi merah dia dapat lah. Saya dapat merah susu tu. Swirl ni pun okey je. Cuma ni saya sebenarnya tak berapa suka swirl ni, macam semak sikit kan. So daripada sinilah saya tahu kalau nak swirl mesti ada peraturan jugalah, bukan main swirl je. Okay, yang seterusnya saya berpuas hati jugalah dengan swirl ni. Tapi macam saya cakap lah, saya takkan buat lagi lah swirl macam ni. Sebab pada saya semak. Colour dah banyak. Bila colour dah banyak dan saya tuang layer banyak macam ni kan, dia jadi salah lah. Patutnya saya tak tuang banyak layer macam ni. Patutnya saya tuang setiap colour tu macam 2 layer je paling banyak pun, sebarulah cantik swirlnya. Tapi biasalah, kita belajar dari kesilapan. Okay, texture sabun ni saya tak apa suka sangat. Dia macam banyak pecah-pecah. Tapi again, benda yang saya belajar adalah saya kena lebih memerhatikan sabun saya. Sebelum saya potong tu, saya betul-betul kena check. Sebab tak semua keadaan tu sama. Kadang-kadang cuaca panas, kadang cuaca sejuk. Kadang-kadang sabun tu dituang tin tracing kan, so dia lambat beku. Tapi bila tuang tin tracing, dia cepat beku. So tak sama. So saya kena check betul-betul lah. Dan saya tak boleh ikut masa saya. So maksudnya saya kena allow lebih masa untuk saya sentiasa periksa bila sebenarnya masa yang sesuai untuk saya potong sabun saya lah. Itu antara benda yang saya belajar bila saya buat banyak batch sabun jalur gemilang ni. Warna, pemilihan warna, pemilihan teknik, berapa kali tuang, berapa layer tuang, itu pun semua penting sangat-sangat. Okay. So saya harap you all pun dapat belajar something, okay, daripada apa yang saya belajar ni kan. Terpulang lah. Macam saya cakap, saya pun tak pakar. Okay, this is the next batch. Colour ni cantik, saya memang suka. Dan saya buat 2 mol lah kali ni. Sama juga, saya buat 2 loaf. 2 loaf mol. Yang ni saya suka. Corak yang ni adalah swirl yang malas sikit. Saya saja buat. Saya nak tengok apa kesan ni kalau saya just tarik sikit je. So inilah yang saya dapat. Saya puas hati juga. Pada saya okey lah. Berbanding dengan adik-beradik dia yang satu lagi tu, yang pada saya tak cantik lah. Yang ni boleh diterima dan unik. So seterusnya, inilah sabun yang paling buruk dalam saya punya siri jalur gemilang ni. Paling buruk ni bukan apa, sebab paling simple. Macam saya cakap, sebab masa ni saya dah penat kan. Inilah hasilnya. So daripada 11 ketul yang saya dapat, saya terus potong 6 ketul. Okay, 6 ketul tu saya potong kecil-kecil. Kemudian saya jadikan sabun Terrazzo lah. If katakan nanti dah habis curing dan saya still rasa sabun ni tak berapa lawa, mungkin saya akan sagak je. Tak ada masalah pun, sabun still boleh guna. Okay, inilah sabun Terrazzo saya. Cantik kan? Bolehlah diterima banding dia punya asal dia tu. Okay, kenapa dia ada rupa macam tu? Sebab ni saya guna pemotong, kita panggil crinkle cutter. Crinkle cutter lah. Dia potong kelok-kelok. Kelok-kelok gitu. Itu kawan saya sebut kelok-kelok. So saya pun follow je lah dia. Okay. So sebabkan saya guna pemotong kelok-kelok tu, so sabun saya ada potongan yang khas. So bila masuk dalam sabun ni, dia jadi unik sikit corak dia. Tapi memang saya berpuas hati lah.
Okay, seterusnya sabun drop swirl saya yang pertama kali saya buat tu. Tengoklah, inilah hasilnya. Saya drop 3 color. Kuning jadi base, so saya drop 3 color, merah, biru dengan putih. Tapi sebabkan drop saya tu terlalu banyak, so drop dia jadi tak berapa unik sangat. In the end bila tengah-tengah tu jadi semak tu. Dia macam awan tak awan lah, macam tu. Nampak biru tu jatuh ke bawah tu sebab saya berjaya tuang daripada atas kan, so dia sampai ke bawah lah. If tak terlalu banyak layer, dia kemas lah. Tapi sebab banyak sangat layer, dia jadi tak berapa kemas. Tapi tak apa, still better daripada yang lain lah. Warna pun cantik. Yang ni memang warna dia saya suka. Okay, so sabun seterusnya saya dah belajar daripada kesilapan saya pertama ni. Okay, bukanlah kesilapan sebenarnya, tapi sebab saya belum mahir kan. So basically saya cuma drop 2 warna dan saya kurangkan warna tu supaya saya boleh drop tak banyak untuk jadikan dia lebih kemas. Okay, basically kalau banyak sangat warna, you tak boleh layer terlalu banyak. Nak banyak warna boleh, tapi layer jangan terlalu banyak. Kalau boleh satu warna je dominan, tapi sebabkan kita guna warna jalur gemilang, so this is what I have lah. I have to make do with the colours, but it's okay. I'm still satisfied with the overall look. Okay, this is the best look that I got. Also the best texture of soap, because saya potong ikut masa yang sesuai lah. Akhirnya saya dapat yang cantik sikit. Okay, so saya harap video ni dapat membantu korang dan memberi inspirasi kepada korang yang baru-baru nak cuba buat sabun berwarna-warna. Okay, basically tak ada yang terus berjaya sekali buat lah. Okay, semua orang bermula dengan kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang kita tak pernah tahu. So tak apa, it's okay. Saya harap korang pun sama-sama dapat belajar macam saya. Kita jumpa lagi next time. Jangan lupa subscribe. Okay, bye.